Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semega unggul, salam kecemerlangan Bahasa Melayu SPM tahun 2020. Amin, amin, amin. Okey, baik. Pada pagi ini kita akan membicarakan satu lagi aspek tata bahasa sintaksis dalam soalan BM 2, 3, B berkaitan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk, dan perlu diingat bahawa apabila menyentuh ayat majmuk, kita mestilah juga mesti mengetahui kata hubung. Banyak kata hubung yang perlu diketahui, terutamanya apabila tugasan menghendaki kamu menggabungkan ayat. Okey, tetapi tugasan dalam SPM menggabungkan ayat di bawah ayat majmuk telah pun ditanyakan sebelum ini. Jadi yang belum pernah ditanyakan dalam SPM juga di bawah ayat majmuk, iaitu mencerakinkan ataupun memisahkan ataupun mengasingkan ayat majmuk itu. Satu ayat majmuk contohnya kepada beberapa, sekurang-kurangnya dua ayat tunggal. Apabila kita daripada ayat majmuk, ayat itu menggunakan kata hubung tertentu. Jadi tugasan awak ialah mencerakinkan kepada sekurang-kurangnya dua ayat tunggal tanpa menggunakan kata hubung. Buang kata hubung. Kata hubung yang ada dalam apa? Dalam ayat majmuk tu buang, tak guna. Kita pisahkan. Nanti kita tengok. Okey, dalam bahasa Melayu, lihat pada layar, ada kata hubung gabungan. Ada kata hubung gabungan, bahkan sambil, lalu, serta, malahan, lantas, maka, atau, tetapi, dan. Ini benda-benda yang awak kena tahu. Kata hubung tu kena tahu. Ini kata hubung gabungan. Apa dia kata hubung gabungan? Kata hubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih sama taraf sifatnya. Maksudnya kedua-dua ayat tu, dua-dua ayat tunggal tu asalnya sama penting dan digabungkan dengan kata hubung gabungan menjadi satu ayat majmuk. Kita tengok ni contoh. Dia membuka almari, digunakan kata hubung lah, lalu mengambil baju. Mana yang dikatakan dua ayat yang sama taraf sifatnya, darjah kepentingannya? Dia membuka almari, penting. Dia mengambil asalnya dia mengambil baju. Jadi dia membuka almari. Satu lagi ayat tunggalnya adalah dia mengambil baju. Tapi dia gabungkan dengan kata hubung gabungan lalu, jadilah satu ayat dua-dua penting. Yang kedua, Rozia mendengar radio sambil menggosok baju. Kata hubung gabungannya adalah sambil. Okey. Jadi mana yang pentingnya? Sama penting. Mendengar radio pun satu tindakan yang sama penting, menggosok baju pun penting. Faham? Sama taraf dia. Okey. Dengan kata lain, kalau ini dapat berdiri sendiri, yang ini pun dapat berdiri sendiri dan jelas jika dibaca orang faham. Okey. Itu ayat majmuk yang menggunakan kata hubung gabungan. Kita beralih pada slide esoknya, pada layar. Yang kedua ialah ayat majmuk
pancangan. Tadi apa? Ulang semula. Gabung. Okay. Ini pancang. Apa maksud pancang tu? Kata hubung pancangan menyambungkan satu ayat induk utama dengan satu ayat yang lebih kecil. Contoh, ayat utama dia tengok, Asma senyum. Okey, ini yang utama. Yang macam tadi itu katakan Ali membuka almari kan, sama juga yang ni. Okey, kerana pancangan, kerana apa sebab kan dia sangat gembira. Dia sangat gembira ni kita anggap ayat kecil dan tak sama taraf dengan yang ni. Ini yang paling penting. Okey. Tetapi kita pancangkan dengan satu lagi ayat kecil nak menjelaskan mengapa dia senyum. Pancangan tu maksudnya sebab. Okey. Jika kami akan berhenti menjalani latihan bola sepak. Sampai sini dia pun tak apa. Tapi dia nak beritahu sebab. Jadi bila dia nak bagi tahu sebab, dia gunakan dia gunakan kata hubung pancangan. Ni atasnya sebenarnya. Jika hujan bertambah lebat, semakin lebat. Okey. Yang ketiga, dia tidak putus asa. Sampai sini je ayat utama. Yang besar Apa dia punya sebab? Iaitu sebab kat sini ialah pancangannya dia gunakan kata hubung pancangan walaupun dia tidak berjaya dalam tempuh tersebut. Jadi kita nak gunakan sebab, beri alasan, kita guna kata hubung pancangan. Dia faham? Kata hubung pancangan ada tiga, relatif. Biasanya kita gunakan apa relatif? Kata hubung yang. Kita ada kata hubung pancangan komplement. Biasanya kita gunakan dua kata hubung pancangan komplement, bahawa dan untuk. Kata hubung keterangan nak menjelaskan satu ayat dengan satu ayat. Ayat yang kedua tu menjelaskan ayat yang utama. Kita guna kata hubung pancangan keterangan. Yang macam tadi lah. Kerana, apa lagi? Sebab, oleh sebab pun boleh. Lagi apa lagi? Walaupun. Tadi kan dalam walaupun kan, walaupun dia gagal dalam temu-duga semua Okey. Ni kan kerana, sungguh pun, supaya apa dia jika kan. Yang tadi latihan bola sepak tu dihentikan jika hujan semakin lebat. Okey. Ini panduan untuk mengisahkan atau mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Dengan tinggi, fokus, berikan perhatian. Macam sesi PDC sebelum ni, awak bagikan tumpuan fokus, semua boleh jawab. Walaupun ada yang tepat, ada yang kurang tepat kan. Tapi awak mampu menjawabnya, masih dalam aspek yang kita bincangkan. Itu rahsianya. Okey, kita lihat pada layar. Ini panduan. Saya risau, bimbang, khawatir jika ditanyakan ada SPM nanti. Saya dah tunjukkan tetapi kamu masih lagi kurang faham kerana kurang fokus, jadi akan membawa pada kerugian. Walaupun 6 markah lagi. 6 markah boleh, bukan 6 markah, 1 markah pun boleh berubah bentuk huruf grade di MSPM. Okey. Tugasan kalau tugasan dia yang lain dah keluar, gabung dah keluar. Menggabungkan ayat apa? Ayat tunggal kepada ayat majmuk dah. Kali daripada ayat apa ni? Majmuk kepada ayat tunggal. Maksudnya dari
3 ataupun 1 ayat majmuk nak jadikan 2 ayat tu tunggal. Tengok nota. Yang atas ni dah tentulah ya. Bina satu sahaja ayat tunggal daripada, minta maaf kerja salah kerjaan daripada setiap ayat majmuk yang digunakan. Kenal pasti kata hubung dalam ayat majmuk. Sebab tu tadi saya perkenalkan awak dengan beberapa jenis kata hubung. Kita ada kata hubung apa tadi? Gabungan dan pancana. Kita tahu dan dah tahu tadi kan apa fungsi kegunaannya. Okey. Pastikan tidak ada kata hubung yang digunakan apabila membina ayat tunggal. Bila dia bagi yang macam tadi Tadi apa tadi? Katalah kita bagi contoh tadi Ani menggosok baju sambil menyanyi. Itu ayat majmuk. Bila kita nak pisahkan, cerahkan dia, kita kena buat 2 ayat tunggal. Ani menggosok baju 1. 2 Ani sambil Ani menyanyi. Kata hubung yang digunakan apa? Jadi sambil tu kita tak guna kan? Jelas? Benar ni? Okey. Itu maksud nota yang keempat. Tengok. Jika ayat majmuk ada 1 kata hubung, awak dah kenal kan kata hubungnya kan? Macam tadi ada berapa kata hubung yang saya sebut tadi sambil tu kan? 1 kan? Bermaksud awak perlu bina 2 ayat tu. Jika awak baca dalam ayat majmuk tu ada 2 kata hubung, jumpa 2 kan? Jumpa dan, kerana, ada 2 kan? Dan, kerana kan? Contoh awak perlu bina 3 ayat tunggal. Kalau dalam ayat itu ada 3 kata hubung, bermaksud kena buat 4 ayat tunggal. Contoh seperti di sini. Kita tengok perbuatan vandalisme ini meninggalkan kesan buruk kerana 1 ayat kata hubung. Kerana ni kata hubung apa? Sebabkan dinding bangunan itu rosak akibat tulisan. Dan ni kata hubung apa? Gabungan jelas bagus hebatnya. Contengan yang dilakukan oleh kumpulan gangster. Yang ni kata hubung relatif. Kan? Okey, ada berapa? 3. Ada 3 KH. 3 kata hubung. Kerana dan yang. Maka kamu kena bina 4 ayat tunggal. 4 ayat tunggal. Jelas? Jelas? Kalau ada 5 kata hubung, 6 ayat tu. Dia kalau 5, 6 ayat tunggal. Ada 7, 8 ayat tunggal. Ada 4, ada 2 kata hubung, 3 ayat tunggal. Jelas kan? Saya takut awak tahu aspek ni tetapi tak faham tugasan yang nak dibuat. Rugilah. Sangat rugi. Okey? Okey, kita perhatikan yang lebih hebat. Saya nak awak sebutkan kata hubung yang ada. Tak kisahlah kata hubung apa pun. Golongan remaja memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada keluarga. Apa? Dan. Okey. Dan 1. Mereka tidak seharusnya diabaikan oleh ibu bapa walaupun kebanyakan daripada ibu bapa sibuk bekerja. Walaupun. Kata hubung ni gabungan kan? Oleh sebab itu, ibu bapa perlu meluangkan masa bersama dengan anak-anak di samping memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa cemerlang. Mana lagi kata hubung? Mana lagi kata hubung? Dengan? Betul? Lupa kan?
Tengok patah balik. Sorry. Balik. Jauh nak ke belakang. Ini dah bagi jawapan. Okey. Jadi sebab itu yang penting sekarang pada permulaan ini, kalau belum lagi bermula, dengar. Awak perlu kenal pasti kata hubung. Kena hafal sikit. Macam tadi awak dah dapat 3 kan? Dia ada berapa? 2 kan? Dia ada 3 kan? Awak hanya dapat 2. Awak hanya dapat ni dan yang ini awak tak terfikir ataupun awak terlupa tadi paparan tadi kan? Jadi sebab baru kan? Jadi di samping ini juga kata hubung. Sebab tu dia duduk di tengah-tengah ayat. Nampak? Bukan di samping itu kan? Di samping. Okey, jadi ada ni. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Tengok. Daripada ayat ni ayat majmuk, ini ada 6 ayat tunggal. Yang pertama ditulis golongan remaja memerlukan perhatian. Sampai sini je. Kita tak boleh ambil ni. Kita tak boleh langgar dan. Kata hubung dan ni tak boleh langgar. Golongan remaja memerlukan perhatian. Dia punya cerita sampai sini kan? Betul? Sampai keluarga. Jadi golongan remaja memerlukan perhatian daripada keluarga. Satu. Yang kedua, ada lagi cerita. Yang ni tak sebut lagi, tapi sampai sini juga. Jadi ulang balik. Golongan remaja memerlukan kasih sayang daripada keluarga. 2. Lepas tu ayat ini. Mereka tidak seharusnya diabaikan oleh ibu bapa. Sampai mana? Sini kan? Sebab apa kita sampai ibu bapa? Sebab tak boleh langgar 20 tu. Tak boleh langgar walaupun. Okey. Lepas tu sambung yang keempat, kebanyakan daripada ibu bapa sibuk bekerja. Yang kelima, oleh sebab itu ibu bapa perlu meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka. Sampai sini kan ayat tunggalnya. Kalau ayat majmuk sampai habis ni sebab dia sambung dengan, dia hubungkan dengan kata hubung gabungan. Di samping. Jadi sampai sini dah sampai mereka. Lepas tu ayat yang seterusnya yang ke-6 ulang balik. Oleh sebab itu ibu bapa perlu meluangkan masa bersama. Oleh sebab itu ibu bapa perlu meluangkan masa bersama. Ni dah cerita tadi kan? Dah kan? Memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa cemerlang. Ni tak ada ni. Ibu bapa perlu. Ni meluangkan masa bersama anak-anak ni yang pertama kan? Okey, lepas tu yang kedua, ayat ke-6, ayat yang sama daripada ayat yang sama. Oleh sebab itu ibu bapa perlu memastikan pencapaian. Satu, perlu bersama dengan anak kan? Satu lagi, perlu memastikan. Jadi kalau awak perhatikan betul-betul, awak fokus berikan tumpuan, awak akan nampak mudah sebenarnya nak mencerahkan ayat majmuk berbanding jika nak menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Sebab apabila nak menggabungkan ayat-ayat tunggal kepada ayat majmuk, awak memerlukan kata hubung. Dan jika awak tidak kenal kata hubung, sama ada kata hubung gabungan ataupun kata hubung pancangan, jadi awak tak tahu juga dia punya fungsi, kegunaannya. Jadi mungkin kadang-kadang berlaku kesilapan penggunaan kata hubung. Betul? Tapi kalau mencerahkinkan, memisahkan, awak tak guna pun. Awak terus buang je kata hubung. Betul? Mencerahkinkan awak tak guna kata hubung pun. Mana ada kata hubung ni? Ini ayat tunggal. Ini ayat majmuk. Daripada berapa ayat ni? 1, 2, 3. Ada 3 ayat majmuk. Bila 3 biasanya dia akan jadi 6 ayat tunggal. Boleh faham? Okey. Jadi saya harap kamu faham. Jika ada masalah boleh terus bertanya. Jangan simpan masalah. Masalah kalau disimpan 1 hari
tak diselesaikan, simpan lagi hari berikutnya, simpan. Jadi dah bertimbun-timbun dah masalah yang tak diselesaikan. Ada masalah terus selesaikan. Jadi tak adalah masalah. Okey, baik. Sebagai pengukuhan, sila buat latihan dalam buku Ujana Tata Bahasa halaman 37. Ada awal dia di bawah tu dan sambungannya 38, 9. Ya, ambil praktis mana nak buat? Cari praktis yang berkaitan dengan ayat majmu', iaitu memisahkan ataupun mencerahkan ayat majmu' daripada ayat